Salam sejahtera, Cikgu Claire ucapkan kepada semua murid Cikgu Claire. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang tajuk Sains 1.3 iaitu kuantiti fizik dan unit dia. Untuk ini, murid-murid boleh melayari laman web cikgu melalui pautan ini. Murid-murid klik masuk. Ini adalah laman web cikgu untuk pembelajaran kita hari ini. Kuantiti fizik dan unitnya. Saintis sentiasa melakukan pengukuran dalam kajian mereka. Kuantiti yang boleh diukur dipanggil kuantiti fizik. Kuantiti fizik dalam sains bermaksud sifat fizikal yang boleh dihitung, iaitu boleh diukur ataupun dikira. Kuantiti fizik ini boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Kuantiti asas merupakan kuantiti yang tidak boleh diterbit daripada kuantiti yang lain. Kuantiti asas yang sentiasa digunakan ialah panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Murid-murid perlu hafal kelima jenis kuantiti fizik asas ini. Setiap kuantiti fizik terdiri pada suatu nilai dan suatu unit. Contohnya, panjang pensel. Panjang merupakan kuantiti fizik, 13 merupakan nilai, manakala cm merupakan unit dia. Untuk keseragaman penggunaan, satu sistem telah diperkenalkan iaitu unit sistem antarabangsa telah dijadikan satu sistem sejak tahun 1960. Unit SI telah dijadikan satu unit piawai bagi kuantiti fizik asas untuk mengelakkan masalah perbezaan unit pengukuran. Ini membolehkan pertukaran data dan pengetahuan saintifik dilakukan di seluruh dunia dengan lebih tepat. Marilah kita perhatikan gambar yang ada di sini. Kuantiti fizik yang pertama iaitu panjang. Panjang, unit dia, SI dia adalah meter. Simbol untuk meter adalah M kecil. Manakala masa, unit SI dia adalah saat. Simbol untuk saat adalah S kecil. Jisim pula kita gunakan unit kilogram dan unit untuk kilogram adalah K kecil, G kecil. Untuk suhu pula kita tidak menggunakan darjah Celsius. Kita menggunakan Kelvin di mana simbol dia adalah K besar. Dan akhir sekali untuk arus elektrik, unit SI dia adalah ampere. Simbol bagi ampere adalah A besar. Kelima jenis kuantiti fizik ini dengan unitnya, murid-murid perlu ingat dan hafal. Marilah kita melakukan aktiviti satu di rumah anda, iaitu murid-murid kena mencari 5 barangan harian. Lepas itu, perhatikan label yang ada pada barangan tersebut. Catatkan nama barangan, kuantiti fizik, nilai dan SI unit bagi barangan tersebut ke dalam suatu kertas A4. Hasil kerja ini perlu dimuat naik ke dalam Google Classroom ataupun Padlet Science. Cikgu Claire telah menyediakan satu contoh untuk rujukan murid semua. Contoh di bawah. Gula.
Nama barangan adalah gula bersama gambar dia. Lepas itu, apakah kuantiti fizik untuk mengukur gula di sini? Iaitu jisim. Berapa nilai dia? 1. Apakah unit SI di sini? Iaitu kg. Ini adalah contoh untuk tugasan pertama. Seterusnya kita akan belajar tentang imbuhan dan apakah kegunaan imbuhan ini dalam sains. Imbuhan digunakan untuk mewakili nilai yang terlalu kecil ataupun terlalu besar dalam unit SI. Imbuhan ini merupakan huruf ataupun simbol yang digunakan bersama nilai berangka. Contoh seperti kilometer. Kilo adalah imbuhan yang bernilai 1000. Murid boleh merujuk kepada jadual ini untuk memahami nilai imbuhan dan simbol untuk unit fizikal ini. Di sini kita ada 8 jenis imbuhan, iaitu giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro dan nano. Setiap imbuhan ini ada nilai tersendiri. Contohnya tadi, kilo adalah 1000. Dan untuk kilo, apakah bentuk piawai dia? Dia adalah 10 kuasa 3. Kenapa 10 kuasa 3? Murid-murid perhatikan. Nilai 1000 itu ada berapa biji kosong? 3 kan? Maka 10 kuasa 3. Dan simbol untuk kilo adalah K kecil. Untuk ini, murid kena ingat nilai imbuhan dan simbol bagi imbuhan ini. Kita akan jalankan aktiviti yang kedua, di mana Cikgu Claire telah menyediakan satu klip video untuk membantu murid memahami maksud simbol dan nilai simbol bagi imbuhan yang digunakan dalam pengukuran. Lepas murid menonton video tersebut, murid perlu menyelesaikan permainan satu di bawah sehingga mendapat markah penuh. Dan seterusnya kita akan belajar tentang pertukaran unit kuantiti asas. Di sini juga Cikgu Claire telah sediakan 3 gambar untuk membantu murid menukar unit. Menukar unit bagi jisim, panjang dan masa. Untuk tugasan ini, murid hanya perlu merujuk kepada gambar yang disediakan. Contoh sini. Kilogram tukar kepada gram. Kilogram tukar kepada gram. Tengok anak panah. Di atas di sini dicatatkan darab 1000. Murid-murid hanya perhatikan gambar ini, lepas itu selesaikan soalan ikut gambar. Maka 0.5 kilogram tukar kepada gram, iaitu darab 1000 menjadi 500 gram. Untuk panjang pun sama, murid hanya perlu rujuk kepada raja ini. Perhatikan, meter menukar menjadi kilometer. Maka di sini dia tulis bahagi 1000. Murid hanya perlu buat ikut dia, iaitu 5000 meter bahagi 1000 menjadi 5 kilometer. Dan untuk masa pun sama juga. Murid hanya perhatikan apa yang perlu ditukar, iaitu minit kepada saat. Maka darab 60. Kita keluarkan kalkulator. 7 minit darab 60 saat menjadi 420 saat. Dengan merujuk kepada nota ataupun gambar yang telah diberikan oleh cikgu dengan tambahan 2 klip video di bawah, iaitu satu mengajar tentang macam mana kira tanpa kalkulator dan satu menggunakan kalkulator.
murid perlu selesaikan 10 soalan kuis yang telah disediakan oleh guru. Dan akhir sekali kita akan belajari tentang kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian kita. Unit yang tidak seragam dalam kehidupan boleh menyebabkan kekeliruan. Contohnya, rakyat di sebuah negara mengukap jisim barang dengan menggunakan kati, tahil, dan ini boleh menyebabkan orang keliru. Penggunaan unit ukuran yang sama memudahkan komunikasi antara manusia. Di sini Cikgu Claire telah sediakan satu rujukan. Murid boleh klik masuk rujukan ini untuk mempelajari lebih tentang kepentingan unit piawai dalam kehidupan kita. Dan aktiviti yang terakhir sekali adalah aktiviti 4, di mana Cikgu Claire telah sediakan 3 klip video. Murid perlu menonton ketiga-tiga klip video ini untuk menghasilkan satu ulasan video yang bertajuk kepentingan penggunaan unit SI dalam kehidupan seharian kita. Dan ulasan ini murid perlu masuk ke dalam Google Classroom ataupun Padlet bagi mereka yang tidak dapat masuk ke Google Classroom. Selamat mencuba.